Okey, tuan-puan, sambung lagi kita. Okey, tadi saya stop dekat 3D scale. So sekarang ni kita akan pergi kepada revolve. Okey, tuan-puan. So kita pergi buka AutoCAD. Dan kita pilih new drawing. Okey, so revolve. Okey, kita kena buat satu garisan ya, satu garisan biasa. Okey, kita make sure dia straight. Alright, straight macam tu. And then kita pilih satu lagi curve lah. Okey, curve kita pilih dekat-dekat sini. Okey. Alright, nak buat macam bentuk macam pokok lah kan. Tapi hampir-hampir macam pokok lah tuan-puan Okey, lebih kurang lah tunjuknya. Dengan dua garisan ni kita boleh buat dia macam bentuk pokok. Okey, so kita just untuk makluman tuan-puan juga, workspace yang saya guna ialah workspace yang 3D modeling lah 3D modeling. Okey, tak kisah mana-mana pun sama je 3D basic 3D modeling. Cuma 3D modeling ni dia banyak lagi pilihan kan. Okey, right. So we just type the revolve, and then kita tengok dialog box dia. Dialog box dia kata apa? Select object to revolve. Sekarang ni benda ni yang kita nak revolve, kita nak pusingkan dia, kita nak macam nak buat satu bentuk. Dan saya select, saya enter. Itu dia kata specify axis start point or define axis. So saya ambil dia punya atas ni sampai ke center dia, center garisan ni kan, axis dia. Dan dia tanya kat bawah specify angle of revolution. Biasanya 360. So kita just enter. So dia dah jadi revolve. Macam mana kita nak tahu dia revolve? Dia tak, sekarang ni 2D wireframe dia tak nak, 2D wireframe dia tak nampak kan. So tuan-puan pilih shaded. So daripada situ nampak lah shaded dia, bentuk dia. Right. Bila saya pergi kepada SE isometric, pokok ni macam pokok yang tak tumbang lah kan. So macam mana kita nak angkat dia balik? Kita pergi dekat modify, ada 3D rotate. Klik 3D rotate. So saya select pokok kita yang tumbang ni, and then saya enter. So jika tuan-puan lihat 3D rotate ni dia ada 3 base. Which is kalau ini dia akan berpusing macam tu, yang ni dia akan berputar macam tu kan. So macam mana kita nak bangunkan pokok ni? So kita kena pilih yang warna merah ni lah tuan-puan warna merah ni. Alright. So dia terus bangun. Lepas tu pula saya dah set kat sini, dia dah memang dah auto kan. Balik macam tu. Done. Alright. So pokok ni dah bangun. Selesai untuk revolve. Seterusnya saya akan tunjuk kat tuan-puan. Ni saya delete dulu, takut dia jadi berat. Kita pergi kepada loft revolve. Loft kita pergi kepada loft, LOFT, loft. Dekat sini untuk loft ni kita kena better kita pakai tu vertical lah. Dua window vertical. Satu dekat sini kita pakai view top. Satu lagi kat sini kita pakai view macam ni. Alright. So dekat view yang top ni, saya nak draw contohnya, katakan ellipse. Ellipse, center of ellipse. So ni center, endpoint dia lebih kurang sini. Distance. So ni apa nama, ellipse. Lagi saya nak create rectangle. Rectangle saya create dekat lebih kurang dekat sini. And then saya nak create satu polygon. Polygon dia akan tanya kita polygon enter number of sides, 4 ke 5 kan. Katakan saya nak ambil 7. Dan saya enter. So saya klik specify center of polygon, and then center of polygon. Enter, dia tanya, just enter.
Okay, dan radius. Okay, anggarkan lebih kurang macam tu. Okay, so kalau kita lihat kat sini tuan-puan, dia, so macam mana kita nak tahu dia berada pada ketinggian mana kan? Sebab loft ni, okay, bila kita orbitkan dia, okay, tuan-puan lihat dia berada pada tempat yang sama, okay, pada ketinggian yang sama. Kalau ketinggian yang sama memang tak boleh buat loft lah, LOFT. So kalau nak buat loft, dia kena ketinggian yang berbeza. Okay, so macam mana kita nak angkat dia? Okay, kita pergi kepada view left, alright, ataupun view right, tengok. Okay, lebih kurang sama je. So dekat sini kita ada berapa objek tu tuan-puan? 3 sepatutnya kan. Okay, so objek ni saya cuba angkat M, saya type M, saya movekan dia ke atas. Okay, okay, saya movekan lagi. Okay, saya dekatkan sikit. Dia ada 3 kan tuan-puan, ada 3, 1, 2, 3 ni tak nampak sebab ada origin ni. Okay, okay, bila saya letak macam tu, dia letak ke bawah sikit kan. Alright, so kita boleh loftkan dia. Okay, LOFT SE isometric tuan-puan. Kat sini saya view SE isometric. Okay, kalau kita orbitkan dia, tuan-puan nampak kan, dia dah berada pada ketinggian yang berbeza. Okay, right, so saya nak cuba loft, dia boleh ke tak? Okay, so function loft, function loft. Okay, just type LOFT. Oops, kat sini tuan-puan LOF. Okay, LOFT loft. Okay, alright, saya select objek ni dan juga objek ni. Okay, nampak macam dah terbentuk. So kita enter lah tuan-puan enter, kita enter lagi sekali. Alright, so dia dah jadi bentuk macam tu. Itulah kegunaan loft. Alright, okay, loft dah jadi. Okay, sekarang ni nak tunjuk kat tuan-puan, ni bentuk dia lah tuan-puan tu bentuk dia. Okay, kalau kita nak lagi clear bentuk dia, kita tutupkan grip ni kan. Tutup grip, dia nampak lagi cantik lah. Okay, dan kalau nak lagi cantik pun shaded ni kita tukar kepada realistic. Okay, realistic, right, dia nampak lagi cantik lah design dia kan. Okay, ni untuk loft. Alright, okay, next saya akan tunjuk kat tuan-puan sweep. Okay, sweep. Alright, so sweep ni tuan-puan okay, so saya cuba saya delete balik loft ni. Okay, untuk sweep kita kena ada, okay, contohnya saya ambil split line SP line ni tuan-puan. Okay, kita ada SP line. Alright, kalau kita tak nak keliru, kita pilih dulu kat sini top. Realistic ni kita tukar kepada 2D wireframe. Okay, so saya ambil balik split line. Okay, auto mode saya tutup. Okay, okay, enter. Alright, so ni garisan tadi kan. Ini view secara apa ni? View secara kita ambil SE isometric lah. Okay, and then saya create satu polygon. Okay, saya ambil yang tadi 7 kan, kita ambil 5 pula dia punya ni, tengok. Okay, so saya, dia kata center of polygon, so saya klik kat sini center of polygon, inscribe or circle or circumscribe. So saya pilih inscribe. So just type I, enter je lah kan, sebab dia dah by default ni tuan-puan lihat dekat dialog box ni I. Okay, kalau tuan-puan nak tukar pada C kan, type C lah kan. Kalau nak kekalkan I tu, kekalkan I, enter macam tu je lah. Okay, so
radius dia tak boleh nak besar sangat lah, sebab kalau besar dia tak lepas nak corner dekat-dekat sini tuan-puan kita kena tengok keluar kita juga. Okay, so tips dia lah, kalau kata besar sangat nanti tak lepas. Alright, so saya buat, dia tak keluar lah dia punya maklumat. Sekejap sepatutnya dia keluar ni maklumat dia. Okay, kita tekan sebab bersatu, tengok lepas ke tak, dia nak sweep dia nak apa ni, sweep kan. Okay, tengok dia nak lepas ke tak, dia nak sweep. Okay, so alright, so kita cuba sweep. Kita type je SWEEP. Okay, sweep, and then kita enter. Object to sweep ialah kita nak sweepkan objek ni kan. Okay, so kita pilih segi lima ni, segi lima ni kita panggilkan dia apa, segi lima ni pentagon. Alamak, saya pun lupa. Pentagon, hexagon, heptagon. Ialah kan pentagon kan 5 betul 5 kan. Okey, tuan-puan, alright. So enter. Lepas tu dia kata specify sweep, select sweep path. So saya ambil sweep. Ini laluan dia. Okey, dia kata modeling operation error, the sweep result in an illegal surface, unable to sweep one selected object. Okey, maknanya mungkin polygon ni besar sangat dia punya. Saya cuba ubah properties dia, tuan-tuan. Saya cuba ubah dia punya properties dia. Okey, mana properties dia? Properties dia. Okey, length. Okey, kalau polygon tak boleh, okey, maknanya dia tak lepas nak corner. Kita cuba buat circle lah, tuan-puan. Ataupun saya cuba ambil circle dulu. Okey, circle yang 0.5, tengok pasal mana. Alright. Okay, 0.5 radius, ataupun saya buat 0.2 dulu, tengok lepas tak. Okey, 0.2 tuan-puan. Alright, macam biasa kita sweepkan balik SWEEP. Okey, so kita select benda yang nak di sweep, then kita enter. So select path dia. Alright, so yang ni boleh, sebab tadi circle dia ni tak lepas nak corner tang sini. So kita kena ubah kepada yang kecil. So jika tuan-puan dapat lihat di sebelah kiri, dia dah jadi bentuk lah. Alright, dia dah jadi bentuk ni. Okay, so itu untuk sweep. Alright, tuan-puan. Okay, nanti kita sambung yang seterusnya. Lepas pada sweep ni, kita buat latihan. Okay, latihan ni, latihan exercise 1 dan juga exercise 2. Okay, tuan-puan, sekarang ni kita nak buat exercise 1 ni kan, exercise 1 ni. So apa kita buat, kita boleh copykan gambar ni, kita pergi dekat AutoCAD. Okay, pergi AutoCAD, kita just paste Ctrl V tuan-puan. Okay, V. Alright, so yang ni kita klik okay. Then dekat sini tuan-puan perlu buat 2 vertical lah. Alright, 2 vertical. So yang ni saya klik bagi dia besar sikit. Okay, kat sini alright. Okay, kita boleh draw dia kat sini. So kalau kita tengok limit dia tu macam dah okey, sebab kat sini kalau kita tengok koordinat dia kat bawah ni tuan-puan kan, ni koordinat dia ni okey, kat sini dia macam 40. Okey, kalau nak kecilkan lagi kita boleh tekan je zoom 0.5 kali. So dia jadi lagi kecil. So limit kita punya ni lagi besar lah. Okey, alright. Bukan apa tuan-puan, kita tak nak ganggukan image lah kalau kita draw benda ni kan. Okey, so kita dapat lihat dia punya size dia kat sini 50, and then yang sini 75 kan, ni setiap ni 25,
Okey, ni 12. So kita kena follow lah step dia tu umpama. Alright, so tunjuk kat tuan puan apa kita nak buat. Kita ambil rectangle, ambil line, rectangle lah, ambil line. Alright, okay, so saya klik ortho ni. Okay, oops. Alright, okay tuan-puan jadi kat sini kita kena pilih dulu dia supaya dia jadi SE isometric. Alright, so objek gambar ni lah. Okay, gambar ni kita kena tak kat tepi sikit. Alright, so kalau macam dia tak boleh nak pergi tu kan, kita pergi tekan zoom 0.5 kali. Oops, 0.5 kali. Okay, so dia tak mengganggu image kita. Alright, so kita ambil garisan macam biasa. So kita tengok dia punya tu is 50. So saya alright 50 tuan-puan saya klik tu. Okay, 50 kita masukkan 50, then dia terus jadi 50. Selepas itu kita 75 kan, 75. Okay, dekat sini tuan-puan boleh klik dia kan, bukan klik dah, hover, jangan klik jadi segitiga kan. Hover, tu nampak dia akan pergi macam tu. Kita terus klik itu dan kita close. Okay, okay tuan-puan, seterusnya kita bila dah ada image ni, kita tekan press pull tuan-puan kita guna press pull. Okay, dan dia akan highlight dekat surface ni kan. So kita klik dekat sini dan kita naikkan dia sebanyak berapa tadi, 12 kan, ni 12 ni so kita naikkan dia 12. So type 12, enter. Okay, okay tuan-puan, sekarang ni kalau kita nak tengok dia dalam bentuk 3D, kita boleh tukar dia view kepada shaded kan. Okay, so ni dia jadi shaded, dia jadi macam ni kan. Okay, so sekarang ni kita nak create kan, kita nak buat macam potong kat sini kan. So kita tahu size kat sini ialah 25. So sini 25, so balance is 25 lagi kan. So macam mana kita nak buat? Kita kena copy edges ni ke sini, pergi 25, dan dari sini pergi 25. Okey so kita pergi kepada copy edges ni ni extract edges kan. So kita ambil copy edges. Okey, kita ambil lucu ni. Kita pergi sebanyak 25. Okay, dan sekali lagi copy edges. Sekejap, copy edges lagi sekali. Copy edges ni. Okay, 25 juga. Okay, lepas tu copy pula lagi ni, copy edges dia lagi ni. Okay, edges yang bucu ni, okay, ke dalam lah 12 tuan-puan 12, kenapa 12? Ni 12 ni kan. Alright, 12. So type 12. Oops, 12 kat bawah. Enter. Okay, okay, jadi tuan-puan kita boleh gunakan press pull ni. Okay, press pull ni, klik, and then pada surface ni kita terus je ke bawah terus. Okay, so dia dah hilang alright. Okay tuan-puan, jadi dia dah press pull ni. So line garisan ni kita boleh buang lah. Okay, kita boleh buang. Alright, so ni dan juga okay, dia tak okay tu. Alright, so kita press E, enter. Okay, so sekarang ni kita nak buat yang ke atas dia, kat bawah dia dah settle kan. Alright, so jika tuan-puan lihat sekarang ni kita tengok Z dia, dia ialah menaik macam ni kan, sebab tu curve dia dia punya bentuk dia macam ni. So sekarang ni kita nak pergi Z dia ni ke sini, ataupun kita panggil right ataupun left kan. Okay, so apa kita buat dekat world ni, kita pergi tukar kepada right. Okay, so Z dia dah macam ni kan, so dia pergi pada right lah. Alright, so kita nak
tak nak bagi nampak jelas, kita pergi kepada offkan grid dia. Okey, kalau kita nampak macam ada satu garisan putih gini kan, garisan putih ni, so oops, hati-hati takut terdelete objek ni kan. Okey, jap, tak boleh kalau macam ni. Okey, kita boleh delete dia. Alright. Okay, so kita create garisan ni lah. Garisan ni panjang dia ni, okay, 75 total, tolak dengan 20, so is 25 lah. Okay, 25 pula 20, 75 tolak 20, 55 lah. Okay, 55, 25, 20, 25 So kita buat, ambil garisan ni kat luar. Kita buat kat luar lagi senang lah untuk kita nak press pull kan dia kan. Okay, so kita buat satu garisan. Tak keluar lain, sekejap. Tak keluar. Okey, garisan. Tak keluar garisan. Repeat line. Sekejap tuan-puan. Sekejap, kenapa garisan dia tak nak keluar? Okey, dia ada tapi dia tak muncul Okey, dia tak keluar masa kita draw. Sekejap, saya cuba tutup ortho, on ortho balik. Kita cuba type 55. Okey, ada. So kita cuba ambil garisan ni kat sini. Okey, dia tak nak keluar lah. Saya pun tak tahu kenapa ni kan. So tak apa, kita type je 25, naik. Okey, lepas tu dia pergi ke sini 20. Okey, dan kita tutup dekat endpoint dia. Okey, so kalau macam ni saya cuba save kan dulu, tengok jadi ke tak. Saya cuba save dulu, simpan dekat dokumen. Okey, Instone UKE 1621, kita drawing 8, latihan 1. Okey, kita cuba save kan dia. Okey, in case kalau ni kita ada backup kan. Alright, so macam biasa kita press pull kan dia. Press pull kan dia tu size dia 25. So okey, kita klik, masukkan, key in kan 25. Okey, so dia dah jadi 25. So macam mana kita nak move kan dia kat sini kan, bucu di kat belakang ni tak nampak. So kita orbitkan dia, orbitkan dia. Okey, macam tu. So kita ambil ni, so kita move. Mana move? Mana command move kan, apa icon move. Kita ambil bucu ni, pergi dekat bucu sini. Okey, so kalau kita orbit, alright, dia dah ada kan tuan-tuan. Okey, so kita boleh, tak nak ni, kita pergi ke balik SE isometry balik. Okey, so ni bentuk dia. Okey, tuan-puan. So kalau kita nak tengok dia, kita boleh cuba tekan shaded with edges. So kalau kita tengok ni, pusing ke sini kan. Alright, dia macam dua objek lah. So macam mana kita nak ni kan dia, kita union kan dia lah. Right, union kan dia. So enter. So dia dah jadi satu objek. Okey, tuan-puan, sekarang ni kita dah gabungkan dia, dah unionkan dia tadi kan. So kalau kita tengok balik SE isometric dia, alright, maka inilah bentuk yang kita buat tadi. Okey, alright. Okey tuan-puan, seterusnya kita akan buat latihan yang kedua kan. Latihan kedua, so image ni saya buang dululah. Okey, ataupun kita kalau tak nak buang, kita boleh save kan dia kan. Alright, okey, kita save kan dia je. Sebab tadi kita dah save dia, so kita boleh tutup dan
buka yang yang latihan yang kedua pula. So macam biasa, kita kopikan dia dulu, pergi kepada AutoCAD. Kita create dua macam tadi juga, two vertical. Dekat sebelah kiri ni kita paste. Pastekan dia. Right, kita just klik and then dekat sebelah kanan ni kita akan cuba lukis dia lah. Alright. Kita macam tak boleh pergi dia kan, dia ada limit dia kan. So kita tekan Z 0.5. Z tu stand for zoom lah. 0.5 kali dia akan mengecilkan kita punya ni. So kat sini kita akan draw dia. Tuan-puan, jika kita lihat yang ni, kita ada dua bulatan kat sini kan. Kita akan cuba buat bulatan yang berdiameter 56 dan juga bulatan yang berdiameter 32. So kita just ambil ini, kan tengok circle ni center radius. So kita kena ambil center diameter lah. Alright, dia bagi diameter kan. Kalau bagi radius boleh juga, tapi kena bahagi dua lah. So saya klik kat sini. So radius diameter is 56. Dan lagi sekali saya ambil circle. Repeat circle. Sama juga kat sini is 32. Sekejap macam ada something wrong circle center diameter saya ambil kat sini, and then 32 sekejap. So kita nak check dia, kita tengok dekat properties dia lah, betul ke tak kita punya properties kita. Diameter dia 56 yang besar. Dan yang kecil 32. So sama dengan image ni kan. So kita nak create kan kita punya circle kita tu macam ada ni kan, ni. So apa kita buat? Kita yang view ni kita tukar dulu kepada SE isometric. SE isometric macam ni kan. So kita ambil lagi satu garisan dekat center ni. So kita klik ortho on. Ortho on. Alright. Lepas tu kita kena offset dia lah kan. 6 maksudnya di sebelah kanan 3, di sebelah kiri 3. So offset, mana offset? Offset ni offset. Specify offset distance, kita masukkan 3. Enter. So kita klik sini satu, sini satu. Alright, lepas tu kita kena trim lah garisan ni kan. Tengah ni kita buang lah. Trim, TR, enter lagi sekali. Ni dengan yang ni. Sekejap. Ni betul dan ni dan dua ni kita trim. So dia jadi bentuk macam tu. Tuan-puan. So seterusnya tuan-puan, kita dapat lihat dekat sini dia 90 punya panjang ni kan. 90 punya panjang ni kita kena create satu garisan lah. Satu garisan daripada center ni kan. Center ni sebanyak 90. So just key in 90. Kalau tuan-puan dapat lihat ni 90 ke sini, dan dia 48. So ke kanan dia akan 24 lah kan. 48 bagi 2. So saya masukkan 24. And then yang bawah dia ni dia touch the circle ni kan, circle besar ni. Kita just lajak je macam tu. Enter. And then apa kita buat? Kita akan cuba mirrorkan yang ni pergi ke sana lah kan, sebab dia sama kan. So kita pilih mirror. 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 Select object, and
kata first corner dia ni kita okey. Right, erase source object, no. Okay, dan okay. Alright. Okay, so tuan-puan, kita dah buat garisan ni. Apa kita nak ni, kita garisan tengah ni, garisan rujukan tadi kan kita boleh buang. And then kita akan trim garisan yang kita nak ni. Okay, trimkan dia. Alright, seterusnya kita akan guna function press pull lah. Okay, press pull yang okay, sini sebanyak berapa tu, 56 kan, 56. So masukkan 56. Okay, alright, manakala yang ni sebanyak 24. Enter. Okay, 24. Alright, so kita nak tengok, nak view dia kan, view dalam bentuk ni 2D wireframe. So kita cuba shaded. Alright, so tuan-puan dapat lihat dengan lebih ni lah kan, lebih orang kata ni. Okay, sekejap. Alright, okay tuan-puan, jadi kita nak buat pula satu circle kat sini kan. Okey, macam biasa kalau buat circle kat sini, sekarang Z dia ialah ke atas. So kita kena tukar Z ni apa nama dia punya UCS dia kepada front. Okey, kepada front. Dan okey, bila kita zoom nampak ada grid ni kan. So kalau tak nak view okey sikit, tutup grid. So kita ambil satu circle ni, diameter dia 32. So kita ambil circle yang center diameter ni kan. Kita klik dekat sini. Okey. Okey, sekejap. Center diameter. Okey, okey macam tu betul. 32. So kita klik in 32. Okey, tak nampak tuan-puan Alright, saya letak sini sikit. Okay, 32. So enter. Okay, 32. So next step is apa? Kita press pullkan dia saja. Press pullkan dia kat. Okay, press pull dekat sini. Sebanyak berapa tuan-puan? 40. 40 Oops, dia ke depan. Okey, sekejap sebab dia tak nampak tadi. Saya undo balik. Okey, press pull lagi. Okey, 40. Okey, tak jadi juga ni. Sekejap ya. Okey. Sekejap ni apa ni, polar tracking. Okey, patutnya dia boleh ni. Lagi sekali kita cuba. Okey, tu baru ada kan, dia macam ada garisan tu. So kita klik 40. Masih pergi depan. Okey, sekejap ataupun kita tukar front kepada back. Ya, tuan-puan, kita pergi kepada back. Okey, and then kita cuba press pullkan dia ke sana. Okey, so 40. Tak boleh. Sekejap saya tengok kenapa jadi macam ni. Okay. Alright. So kita pergi view ni balik, SE isometric balik. Okay, shaded kita tukar kepada 2D wireframe. Okay, saya pilih ambil balik press pull. Okay, 40.
tak nak juga, ataupun kita berbual negatif lah kalau macam tu. Okey, alright, kita press pun, tekan balik kat sini, negatif 40. Dia nak negatif lah tuan-puan. Okey, tak apa. Alright. Okay, so kita tukar balik view kepada shaded lah. Okay, alright. So okay, kita dapat lihat dia macam tu kan. Alright, so image yang ni tuan-puan boleh delete lah. Okay, type E, enter, erase lah. Okay, so ni dia masih ni kan. So kita nak unionkan dia, enter. So okay, union. Kalau kita double click dia, kita boleh tukar color lah. Okay, nak tukar color apa? Color yellow contohnya kan. Alright, so jadilah layer dia. Okay tuan-puan, kita jumpa di kita jumpa di slot yang akan datang.